Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab yang kedua, tajuk lukisan pengorakan. Okay, so dalam tajuk lukisan pengorakan ni ada 3 standard kandungan yang utama yang kita perlu pelajari. Okay, yang pertama, seperti biasa kamu perlulah tahu apa itu konsep lukisan pengorakan. Yang kedua, lukisan pengorakan kaedah selari, dan yang ketiga lukisan pengorakan kaedah jejarian. Okay, untuk hari ini kita akan fokus kepada lukisan pengorakan, konsep lukisan pengorakan dan juga lukisan pengorakan kaedah selari. Okay, so pada akhir tajuk ini sepatutnya murid boleh mengenal pasti konsep lukisan pengorakan, mengenal pasti jenis lukisan pengorakan mengikut pengkelasan bongkah, mengenal pasti komponen dalam lukisan pengorakan iaitu garisan elemen, garisan bentangan, garisan lipatan, lem dan bentangan dalam, dan juga melukis lukisan pengorakan kaedah selari. Okay. So, apa yang kamu perlu tahu dalam lukisan pengorakan? So, lukisan pengorakan merupakan satu permukaan yang melitupi sesuatu bongkah yang dibentang sebagai satu pengorakan. Okey, maksudnya dia sebenarnya lukisan bentangan lah. Lukisan bentangan yang kamu pernah belajar masa menengah rendah. Okey. Pengorakan bagi suatu objek bermaksud bentuk permukaan objek dibentang secara rata pada satu satah. Okey, jadi lukisan ni sebenarnya banyak digunakan dalam kerja-kerja kepingan dan fabrikasi logam. Okey, di mana ukuran yang diguna pakai adalah yang di sebelah dalam. Okey, bukan yang di sebelah luar. Yang di sebelah dalam itu adalah dia punya isi padu dia tau. Okey, ukuran yang perlu ada. Okey, yang di dalam tu mungkin suatu logam tu tebal, nipis. So, kita tak kira. Kita nak yang sebelah dalam tu. Okey, so lukisan pengorakan hanyalah melibatkan bongkah-bongkah yang berongga. Maksud berongga ni ada ruang lah. Ada ruang di dalamnya. Okey, so kita lihat. Ini adalah antara contoh bongkah-bongkah yang berongga. Bila bongkah berongga ni, maksudnya dalam dia ni, okay, dalam dia ni kosong lah. Kosong. Okay, tak diisi. Okay, bukannya solid lah. Bukannya solid. Okay, dia kosong. Okay, so ini contoh bongkah yang berongga, prisma, silinder, piramid, kon. Okay, maksud tegak ni maksudnya dia berdiri tegak lah. Tegak. Okay, dari atas ke bawah ni 90 darjah. Tu tegak lah. Okay. So, ini antara contoh-contoh bongkah berongga yang lain. Okay. Yang atas tu tegak. Okay. Yang bawah condong. Okay. Kalau dia condong lah. Prisma terpenggal maksudnya ada bahagian dia yang kena potong. Kena buang. Okay. Bahagian peralihan ni ada gabungan lah. Kalau kamu tengok yang pertama, bawah ni tapak dia macam kuboid. Okay, macam prisma. Tapi atas ni macam piramid. Ada lagi pula macam silinder. Dia bila gabung-gabung macam tu, dia adalah bahagian peralihan. Okay. So, kita ada bila dah ada bongkah, so dia adalah kaedah melukis dia. Okay. So, untuk setiap bongkah, dia punya kaedah berbeza lah. Okay. Kita lihat ada 3 kat sini. Tapi standard kandungan, kita belajar 2 sahaja. Kaedah segitiga ni kita perlu tahulah, tapi kita tak perlu lukis. Okay. So, untuk kaedah selari, kita hanya guna untuk prisma dan silinder sahaja. Tak kira lah macam mana rupanya, prisma tegak ke, terpenggal ke, silinder tegak, silinder terpenggal, semua kita gunakan kaedah selari. Okay, kaedah jejarian digunakan untuk melukis bongkah piramid tegak, kon tegak. Okay, piramid terpenggal apa semualah. So, nama-nama kaedah dan kumpulan-kumpulan bongkah ni perlulah kamu tahu.
Okey, sebab dia kemungkinan keluar dalam soalan struktur. Okey, seterusnya. Dalam melukis lukisan pengurakan, okey, kalau sebelum ni kita belajar lukisan perspektif, kamu tahu mesti ada elemen-elemen dia seperti garis ufuk, garis bumi, tu semua tahulah, kena tahu. Jadi dalam lukisan pengurakan pun dia ada 5 komponen juga. Okey, yang pertama garisan elemen, okey, yang kedua garisan bentangan, kemudian garisan lipatan, kelem dan bentangan dalam. Okey, so kamu kena tahulah semua ni masa bila adanya. Okey, so kita lihat. Yang pertama, garisan elemen. Okey, garisan elemen merupakan garisan ilusi yang dilukis pada permukaan pengorakan. Okey, so tujuan garisan elemen dilukis untuk menunjukkan bentangan suatu objek. Okey, biasanya garisan elemen ni digunakan pada silinder dengan kun lah, untuk melukis ni dengan lebih tepat. Okey, so garisan elemen dilukis dengan secara binaan. Okey, elemen ni bukan objek lah, dia secara binaan sahaja. Okey, untuk memudahkan kamu melukis dia punya pengorakan. Okey, seterusnya garisan bentangan. Okey, garisan bentangan dibina berserenjang dengan sisi prisma dan silinder. Okey, ini sisi dia. Okey, so dia punya garisan bentangan macam ni lah. Okey, macam yang ditunjukkan dalam rajah. Tak semestinya di atas ni je, dia boleh jadi di bawah sini. Okey, garisan bentangan tu. Pada prisma, ukur lilit diperoleh daripada ukur lilitan prisma, manakala pada silinder, garisan bentangan diperoleh daripada ukur lilit silinder. Inilah keliling dia ni. Ukur lilit maksudnya perimeter dia lah. Okey, perimeter dia. Okey, so garisan bentangan dilukis dengan garisan binaan. Okey, seterusnya garisan lipatan. Okey, garisan lipatan merupakan garisan yang dilukis untuk membentuk suatu objek di tempat yang mana kita lipat lah. Kun dengan silinder tak ada tempat lipat, so dia tak ada garisan lipatan, dia ada garisan elemen. Okey, so garisan lipatan ada pada prisma dan piramid. Okey, dan juga bahagian peralihan lah. So apabila garisan lipatan dibentuk, ini akan menghasilkan garis penjuru. Okay, so garisan lipatan, sebab memang kita akan lipat dia dekat kawasan tu, so kita kena gunakan garisan objek. Okay, so claim. Okay, claim ini merupakan garisan cantuman sisi objek. Okay, tempat dia cantum. So dalam lukisan pengorakan, claim dilukis sebagai satu garisan lurus berbanding dalam kerja fabrikasi logam. Okay, claim dilukis lebih daripada sisi objek untuk membuat sambungan yang bertindan. Maksudnya, kalau dalam lukisan yang kita belajar, dia macam ni lah, dia tak ada berlebihan. Maksudnya, dia cantum ngam-ngam je. Okay, kalau dalam fabrikasi logam, biasanya dia akan ada lebihan. Okay, supaya dia boleh senang sambung, dia bertindan. Okay, lazimnya claim dibuat pada bahagian yang paling pendek untuk sambungan. Ini maksudnya kalau ada yang terpenggal tadi, claim biasanya dekat bahagian yang paling pendek. Okay, tetapi bergantung kepada soalan yang diberilah. Biasanya dia dah bagi tahu dekat mana kedudukan claimnya. Okey. Seterusnya. So, bentangan dalam, ni komponen yang terakhir, bentangan dalam. So, apabila suatu pengorakan dilakukan, bentangan tersebut akan dibuat dengan memaparkan permukaan di sebelah dalam bongkah berongga tersebut. Yang macam ni lah. Dia nak tunjukkan yang biru ni, yang di dalam. Bukan yang di luar. Macam kamu bentang tika tu lah, kita akan duduk yang di sebelah dalam, bukan yang di sebelah luar. Okey. So, untuk hari ni, itu konsep dia lah. Konsep lukisan pengorakan. So, kamu kena tahu apa tu lukisan pengorakan, dia punya komponen semualah. So, kita akan masuk kepada melukis kaedah selari. So, untuk hari ni kita cuma fokus kepada prisma sahaja. Dalam soalan, dia akan bagi gambar macam ni. So, kamu kena lukislah dia punya bentangannya. Okey.
So, kalau kita kena kenal pasti dahulu, apakah jenis bongkahnya. So, kita akan tahu kaedah apa yang akan digunakan. Okey. Terlihat dalam soalan ini, rajah 5 menunjukkan dua pandangan ortografik bagi objek A. So, lukis pengurakan penuh bagi objek itu. KK adalah claim. Tengok dalam soalan dia dah bagi tahu KK adalah claim. Maksudnya dia sambungannya berada di situlah. Bila sambungannya dari situ, maksudnya ini adalah tempat permulaan dia. Okay. Dia start dari K, dia akan rotate ikut arah jam. Okay, baru dapat bentangan dalam. Okay. So, kita first thing first lah, kita dah tahu dia punya claim dekat situ, arahnya. So, kita numberingkan pada pandangan atas, pada tapak dia. Okay, kalau kamu pandang dari atas, ini ialah dia punya tapaknya. So, numberingkanlah 1, 2, 3, 4. Macam tu lah. Okay. So, ini ialah prisma tegak. Belum ada yang terpotong sana sini. Okay. So, bila kita dah buat numbering, okay, yang pertama kena numberingkan dia. Okay. Seterusnya, kita unjurkan ke bawah. Okay, unjurkan ke pandangan hadapan. Okay. Sesudah kita unjurkan, okay, kat selari ni senang je. Kamu lukis dia punya garisan bentangan dia. Okay, garisan bentangan dia mesti berserenjang dengan sisi dia. So, kamu lukis garisan bentangan. Okay, dah lukis garisan bentangan, kamu tandakanlah permulaannya di mana. Okay, jarakkan sikit daripada pandangan hadapan. Okay, so sesudah itu kita akan pindahkan ukuran. Okay, kalau kamu nampak lengkuk ni mana saya dapat? Okay, sebenarnya itu adalah daripada K ke 1. Okay, ukuran dia. Ini adalah ukuran yang sebenar kat sini lah. Okay, pada pandangan hadapan. Okay, kalau kamu ambil pada pandangan atas. Semua ni ialah pada pandangan atas. Pindahkan tapak dia. Bukan dari pandangan hadapan. Sebab yang betul kamu tengok dari atas kan. So, yang dari atas ni akan ada ukuran sebenar tapak dia. So, kamu ambil ukuran dari pandangan atas, pindahkan. Okay. K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4, mesti balik semula ke K. Semua ukuran ini akan dipindahkan ke sini. Okey. Semua. Sampai balik K. Okey. Lepas tu kamu pun tariklah. Tarikkan dia ke atas. Okey. Tarikkan dia ke atas macam tu. Secara binaan. Okey. Memandangkan ini prisma, maka dia akan ada apa? Garisan lipatan. So, kamu dah ada bentangan dia ni sebenarnya. Okey. Kalau kamu tengok pun yang ini kamu akan nampak dia berbentuk segi 4 tepat. Okey, setiap permukaan ni ialah berbentuk segi 4 tepat. So, kamu just macam itulah objekkan semua. Okey, itu garisan selari, kaedah selari. Okey, mudah je. Okey, seterusnya yang ini kaedah selari juga. Kenapa? Sebab dia ialah prisma, bukannya piramid Sebab pada pandangan hadapan dia tegak ni ke atas. Okey, dia ialah prisma yang terpenggal macam ni. Dia terpenggal rata. Okey, so tapak dia rata macam ni. So maksudnya dia ialah prisma. Okey, dan dia tak ada puncak. Kalau piramid dia akan ada puncak kat sini lah. Okey, so sama juga kamu dah kenal pasti K dia dekat sini. So kamu akan numberingkan dia ikut arah jam. Numberingkan dia. Okey, pindahkan ukuran. Okey, sebelum tu numberingkan pada pandangan hadapan lah. 2 kat sini kan. Okey, lepas tu ambil ukuran tinggi dia.
ukuran tinggi, pindahkan dia. Okey. Kemudian K, kita letak klaimnya. Pastikan ada jarak antara pandangan hadapan dengan klaim. Okey, kemudian kita akan pindahkan ukuran pada pandangan atas. Okey, K ke 1 dulu. K ke 1. Ambil ukuran guna jangka lukis, ambil tanda, pindahkan. Okey, 1 ke 2, 2 ke K. Mesti balik semula lah. Lepas tu dia ni, naikkan ke atas. Okey, kamu dah dapat sepatutnya dia semua permukaan segi empat tepat. Macam ni lah. Tapi dekat 2 ni dia terpotong. Okey, so kamu lihat ni 1, K-nya kat mana? K-nya kat sini kan? Okey, K-nya kat sini. So, kamu pun bawakan K macam tu lah. K ada 2 tempat. Di depan dengan di hujung. So, kamu tariklah K sampai hujung. Kemudian, 1. Okey, K ke 1 macam tu. 1 ke 2. 1 ke 2. 1. 2 ke K. Okey. Yang ini pun adalah prisma juga. Tetapi dia terpotong melengkung. Tadi terpotong rata. Ni dia terpotong melengkung. Okey. Jadi, benda yang sama kamu buat. Kamu dah kenal pasti K dekat sini. So, numberingkan dia ke arah ikut jam. Okey. Mesti numberingkan dia supaya kamu tak lost. Kemudian, bawa turun. Okey. Buat yang basicnya dulu. Nampak? Ada yang dekat, ada yang jauh. Mana dapat? Ukuran daripada pandangan atas. K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke K. Okey. So, tarikkan dia semua ke atas. Macam tu. Kemudian K. Tandakan K. Okey. K ke 1. K ke 1 ni, kat sini dia tak ada apa-apa kan. Yang terpotong ialah 1 ke 2 dengan K ke 3. So, 1 ke K ni, sebab ini pun ialah 1. Numberingkan dia. Sini ialah 2 dengan 3. So, 1 pun tinggi ni. K tinggi macam itulah. So, tetapi di antara 2 dengan 3 ni, 1 dengan ni, okay, dia adalah lengkuk. Okay, bila lengkuk, pastikan kamu ada sekurang-kurangnya 3 titik lah. 3 titik. Dalam contoh saya ni, saya bagi 2 je. So, kamu kena tambah 1 lagi garisan. Okay, kamu pergi dekat, pilih 1 titik. Okay, kat sini, kamu bawa dia naik atas. Okay, bawa dia naik atas. So, ini ialah A. Lepas tu, kamu pergi lagi naik ni. Okay. Kamu buat 3 kali lah. Okay, macam tu. Okay, seterusnya, kamu kena ambil ukuran jarak ni. 1 ke A ni, apa jaraknya? Pindahkan ke tapak dia. Okay. A ke 2 tak payahlah kan. Kemudian, K ke A ni juga. Okay, pindahkan. Okay. So, kalau kamu lihat. Okay. Saya padam dulu. Yang saya lukis ni tadi. Takut kamu keliru. Okay. So, kamu bawa turun. Kamu dah ukur 1 ke A. Pergi dekat 1 ke A ni. Ambil, bawakan dia daripada pandangan hadapan ni. Tandakan ketinggian dia. Sama juga B. Sepatutnya kamu ada 1 lagi C lah. Untuk lebih cantik kamu punya lengkung. Okay. So, ada C. Okay. Nanti kamu buatlah C tu. Ambil ukuran 1 ke C. Tandakan C tu berapa. Macam tu lah. Sama macam kamu buat A dengan B. Okay. Kemudian, kamu sambunglah
lengkuk tu. Okey. Lepas tu 2 ke 3 ni tak ada masalah. So kamu boleh petakkan macam biasa. 3 ke K, dia dah ambil balik ukuran macam tadi. C. 3 ke C, ambil ukuran dia. D. Okey. Macam tu. Okey. So itulah kerja kamu untuk hari ni. Okey. Seterusnya latihan yang kamu perlu buat ialah dalam buku kerja JKT semua soalan struktur dan nombor 8 hingga 13 kecuali nombor 9. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.